Ya. Nanti bawa. Nanti bawa. Dulu tadi. Masih? Nanti bawa tu nanti bawa satu ni. Ni ya. Nanti ini tu. Ya, tanya. Macam ni. Bukan yang ni, orang di sana. Ini cok, kanan cok. Nak oleh lagi tak? Bukan aja. Masuk. Tidak ni. Bukan aja kan sudah kan? Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan sama-sama baca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala al-kiram wa ashab rizal sya'ullahu al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya dan ibunya, dan lebih kasihnya kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, Saudara Hafiz, seterusnya Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kitab Bidatul Hidayah. Mana punya orang ni? Musyarat Bubar Beliman. Oh, Bubar Beliman. Kalau tu biasa ramai betul pergi kanan kan. Peace. Kalau baik. Baik. Lain set. Rasa ada bawa dua handset tapi tinggal satu handset dalam beg ni. Tahu? Ha? Tak kita ke? Tak tahu. Baik, insyaAllah. Jadi kita sambung Sambung muka surah apa tu?
6:3. Tajuknya ada adab mempersiapkan diri untuk semayang dah. Ha? Betul kan? Apabila cahaya matahari jadi kuning. Apabila cahaya matahari berubah menjadi kuning, sudah hampir waktu maghrib. Okey, saya punya muka surat 75. Saya lama punya. Yang itu 65. 63 insya-Allah. Baik, kita lihat berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab. Okey tak Hafiz? Jalan. Okey. Apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning. Bila cahaya matahari telah berubah menjadi kuning, mana sudah hampir waktu maghrib. Okey. Maka bersegeralah kau pergi ke masjid. Kalau dalam bahasa Arabnya iza isfarratil syam fajtahidu an ta'uda ilal masjid qabla ghurub, dia kata. Dalam kitab Arabnya kata dia memang ada Arabnya, dia ada Jawi, ada Rumi, ada Arab, kan? Jadi apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, mana maghrib dah dekat nak masuk, so segeralah kau pergi ke masjid sebelum tenggelamnya matahari, dan penuhkan masamu dengan bermacam-macam tasbih. Wastaghidu bit tasbih wal istighfar. Banyakkan bertasbih kepada Allah Taala, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangkan bercakap bab dunia lah. Bab dunia ni, bab politik ke apa kan, kurangkan bercakap kan. Kerana kelebihan masa itu sama dengan kelebihan masa selepas sembahyang subuh sehinggalah kepada terbit matahari. Lebih kurang samalah. Contohnya kita baca tasbih subhanallahil azim wa bihamdi. Itu contohnya. Kalau sebut dalam kitab Muraqi Ubudiyah, antara boleh kita baca subhanallahil azim wa bihamdi. Maksudnya Allah Ta'ala dengan kebesarannya dan dengan kepujiannya. Dan seumpama astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah. Aku minta akannya kepada Allah Ta'ala itu bertaubat. Jadi kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta berlindung kepada Allah Ta'ala, aku minta istighfar kepada Allah Ta'ala, yang tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup dan berdiri sendirinya, wa as'aluhu at-taubah, dan aku minta akan Allah, kan, mohon pada Allah untuk bertaubat kepada Allah. Baik. Kemudian apa lagi? Wa istighfar asma'il lati fil Quran ahsan, dan istighfar di atas segala nama-nama yang terdapat dalam Quran itu lebih baik. Contohnya astaghfirullah innahu kana ghaffarun, astaghfirullah innahu kana tawwaban, rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin, waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, waghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin, wa kadza fil ahya. Dan demikian lagi disebut dalam kitab Ahyauluddin. Mana ada lagi zikir-zikir lain istighfar-istighfar lain boleh kita baca. Astaghfirullahalazim wa anta khairur rahimin. Aku minta istighfar kepada Allah Ta'ala kerana Engkau tu Maha Pemberi rahmat, Engkau tu Maha Pengasih, Penyayang, dan sebagainya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan bertasbihlah kamu dengan kepada Allah Ta'ala bihamdi rabbik, dengan memuji Allah, qabla, sebelum tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Surah Toha ayat 130. Mana ayat Quran pun ada tekankan pada kita ni. Kita digalakkan istighfar ataupun tasbih sebelum tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari.
Kemudian wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Surah Thaha ayat 130. Gitu. So ada dalil lah menyatakan kita digalakkan supaya kita bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu akan surah wasyamsi wa duhaha dan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, lepas itu apa lagi? Surah An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, iqra qabla syuruq syamsi. Baca oleh kamu sebelum terbenam matahari. 4 surah. Contohnya wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha. Kalau sebut dalam kitab ni dia tambah lagi. Bukan saja kita baca wasyamsi wa duhaha, kita baca wal laili idza yaghsha. Kan? Wal mana? 2, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, surah An-Nas. Digalakkan kita baca. Bila ni tuan-tuan? Bila nak baca ni? Sebelum terbenam matahari. Kita bacalah surah tu. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Hafal tak tu? Tak hafal. Tak hafal buka Quran baca. Gitu. Boleh tuan-tuan? Kemudian apa lagi? Kalau disebut dalam kitab Arab, dia kata barang siapa yang membaca surah wasyamsi wa duhaha, Allah Ta'ala rezekikan dia kepahaman yang tajam dan bijak dalam semua perkara. Masya Allah. Razaqahullahu Ta'ala al-fahmu zakiyin wal fatanah fi jami'il asya'. Dia kata Allah Ta'ala berikan kepahaman dengan pahaman yang tajam dan bijak dalam semua perkara, fi jamil asya', pada semua perkara, insya-Allah. Kalau akan bacalah wasyamsi wa duhaha. Kemudian kalau kita wal laili idza yaghsha, apa lagi? Kalau kita lazimkan baca wal laili idza yaghsha, hafazallahu min himmatika as-sitra. Maksudnya dipelihara Allah Ta'ala daripada cerikan tirai. Cerikan tirai, maksudnya cerikan tirai. Allah Ta'ala pelihara ia daripada cerikan tirainya. Mana segala kaipan-kaipannya terpelihara lah. Kan? Macam tu. Segala kaipan-kaipannya terpelihara. Kemudian barang siapa membaca pula qul a'udzu birabbil falaq wa man tala suratul falaq uqiya as-su'a, terpelihara daripada perkara buruk. Terpelihara daripada perkara buruk. Kemudian wa man tala suratul nas asama minal bala, siapa yang melazim baca surah An-Nas terpelihara daripada bala. Wa uizu minasyaitan, dan terpelihara daripada gangguan-gangguan syaitan. Kemudian wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal matar, siapa yang melazimi membacanya rezekinya macam hujan. Masya-Allah. Rezeki dia macam hujan tuan. Macam tu. Siapa yang melazimi membaca, siapa berterusan membacanya, rezekinya macam hujan. Yang mana kita baca ni? Yang pek-pek tadilah. Part-part tadi kita galakkan baca. Apa tadi yang pertama? Wasyamsi wa duhaha. Apa tu? Wal laili idza yaghshaha. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Sebut dalam kitab. Kitab Muruqi Budiah ni, kerana kitab ni mensyarahkan kepada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh ni ulama daripada Indonesia lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, apabila kau mendengar azan, okey, bila dengar azan maka jawablah seperti jawapan disebutkan. Dan selepas habis menjawab azan, adalah kita baca doa ni. Habis azan kita baca doa ni. Tapi yang biasa kita baca apa?
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Itu biasa kan? Itu biasalah yang kita baca. Tapi dalam kitab ni dia ada lain sikit. Lain sikit lah. Ni kitab ni karangan Ghazali tu kan. Ya, kita tak boleh nak pelakih kita ni. Baik, apa kita baca? Allahumma inni as'aluka inna ikmalil laili wa idbaran nahari wa huduri salatik wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'arifir rafiyah wa ba'asu maqama mahmudan allazi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Dia lain sikit doa Allahumma inni as'aluka inna ikmalil laili. Ya Allah Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah ketika datangnya malam, wa idbar nahari, dan hilangnya siang, wa huduri salatik, dan ketika hadirnya waktu sembahyang, wa aswatik, dan kedengaran suara memanggilmu, doatik, waswa'i doatik, antu dia Muhammadin wasilah wal fadilah, supaya engkau beri kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan wasilah, jalan kebaikan, wal fadilah, kelebihan, wasyarafa, kemuliaan, wa darajatil rafiyah, dan derajat yang tinggi, wa ba'asu maqamal mahmud, dan kau bangkitkan akan dia Muhammad tadi kepada kedudukan maqam al-mahmud, makam yang terpuji, allazi wa'adtahu, yang telah kau janjikan akannya. Innaka la tukhlifu mi'ad, semuanya kau tu tidak menyalahi janji, kau tidak menyalahi janji. Gitu. Ni doa yang baca. Dia lain sikitlah, tapi tak salah pun kita baca. Berdasarkan kepada pengarang. Baik, tuan-tuan. Seterusnya, setelah tu kerjakanlah sembahyang maghrib, dan selepas sembahyang maghrib kerjakan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Summa salal fardhu ba'da jawabil muazzin wal iqamah. Lepas tu kau sembahyangkanlah sembahyang maghrib, kan? Dan lepas sembahyang maghrib kerjakan 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap. Dan jikalau engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu suatu perbuatan yang sunnah. Maka itu satu perbuatan yang sunnah. So digalakkan kita jangan sembahyang 2 je, tambah lagi 2 lah, jadi 4. Okay? Atau nak tambah-tambah sunat lain pun boleh. Ataupun ada kuliah pengajian, dengar kuliah. Yang ada borak-borak ikat luar-luar tu kan. Kadang ada juga tu ustaz ngajar depan, dia belakang berborak. Tak apa pun dia borak, tak tahu. Dia biasa borak ni mesti ada yang dongah tu. Kalau seorang cakap, yang lain tu dongah tak apa, dia takkan bercakap, dia akan tak meneruskan cakap. Tapi bila dua yang menongah, itu yang jadi tu. Kawan dia tu sebelah tu pun layan daripada cakap. Kan tak layan kan mengajur lah dia. Dia kata Ustaz, pasal dah layan dia cakap Ustaz. Tapi tak boleh lah. Kan ada untuk guru ke, ada ustaz ke, ada ustazah depan, kan? Janganlah bercakap. Kita seolah macam kita mendengar Rasulullah SAW bersabda ni. Sebab bila tu guru ustaz mengajar, dia akan ada sebut Al-Quran, dia ada sebut hadis. Kita kena anggap macam kita duduk depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kalau Nabi berbanding dengan gajah, mana lebih hebat? Nabi ke gajah? Nabi. Kita depan gajah pun kita tak berani nak cakap juga. Kita depan gajah pun tak berani nak cakap. Takut kita kan. Dengan Perdana Menteri pun takut nak cakap kan. Menteri besar, kita pun takut nak bercakap. Ini Rasulullah Muhammad Rasulullah. So kita kena dengar macam mana para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika mereka bersama dengan baginda Rasulullah, masing-masing tunduk kan, tunduk, tak berani angkat muka dengan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana kehebatan Rasulullah. Faham tuan-tuan? Seterusnya,
Dan jikalau kau kuasa beriktikaf, kalau kita mampu beriktikaf dalam masjid antara maghrib dan isyak, maka lebih baik. Dan naklah kau penuhkan masa itu dengan sembahyang dan juga doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Ini time bila tak ada pengajian. Tak ada pengajian, kita kenalah buat benda-benda sunat-sunat ni, baca Quran ke kan, sebagainya. Buatlah hal-hal sendiri, janganlah berborak. Benda-benda bab dunia ni ketepikanlah. Kalau nak cerita bab dunia, pergi ke luar masjid, pergi kat beranda kan kita lah. Ni dalam masjid, so kenalah jaga adab berada dalam masjid. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dan masa antara maghrib dan isyak itulah yang dinamakan sebagai nasi'atal laq. Nasi'atal laq. Itu antara masa antara maghrib dengan isyak dinamakan nasi'atal laq, makna permulaan malam. Kerana pada masa itu ialah namanya permulaan kembangnya malam. Dan nasi'atul laili yang disebut kelebihan Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Mengisi waktu permulaan dengan malam. Baik Kalau disebut dalam kitab ni pula, sesungguhnya telah datang fadilat menghidupkan waktu di antara dua isyak dengan sembahyang dan Quran, seperti mana terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, oleh apa yang tidak terhingga. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang menahan dirinya di dalam masjid berjemaah antara maghrib dan isyak, kemudian dia tidak bercakap melainkan dengan sembahyang atau baca Quran, maka wajar Allah Ta'ala membina untuknya dua mahlika dalam syurga. Man akafa nafsahu bima bainal maghrib wal isya' fil masjid jama'atan lam yatakallam illa bi salatin aw bi Quran kana haqqan 'ala Allah ayyubna lahu qasraini fil jannah masyiratun kullu qasrin minhuma mi'atu am. Dia kata, masya-Allah, perjalanannya tiap-tiap malaikat itu selama 100 tahun perjalanannya. Perjalanannya 100 tahun. Siapa maknanya mengisi kehidupannya dalam antara maghrib dengan isyak tu dengan benda-benda baik. Tak cerita bab-bab dunia ni. Dia tak bercakap melainkan dengan sembahyang. Tak bercakap illa bisolah. Dia tak bercakap kecuali dengan solat. Dia bercakap mana? Membaca bacaan dalam solat lah. Au bil Quran, ataupun dia baca Quran. Kana haqqa 'ala Allah, nasihat adalah hak Allah Ta'ala, ayyubna lahu qasraini fi jannah. Hak Allah Ta'ala tu membina dia bagi dua syurga. Dua malaikat. Masiratun kullu qisrin minhuma mi'atu am. Perjalanan tiap-tiap malaikat itu antara keduanya itu 100 tahun perjalanan dia. Jadi kalau cerita bab-bab dunia ni tak dapatlah malaikat tau. Apa yang dapat kan? Pondok buruk lah. Tu pun kena dapat pondok buruk kan. Baik, kemudian dan menanam untuknya di antara dua mahlika itu wa yagrisu lahu minhuma gharrasan law tafahu alul ardi la wasahum. Dan dia yang Allah Ta'ala menanam untuknya antara dua mahlika itu pokok-pokok yang kalau mengelilingi penduduk dunia itu, nescaya ia memuatkan akan mereka itu. Mana kalau semua penduduk dunia itu berduduk buah pokok tu, nescaya penuhlah, memenuhi akan ruang-ruang yang di bawah pokok tadi lah. Semua penduduk dunia. So maknanya pokok tu besarlah. Macam tu. Kemudian katanya juga, jika masjid itu dekat dengan rumah kamu, maka tidak mengapa kamu sembahyang di rumah kamu, jika kamu tidak berazam untuk beriktikaf di masjid. Kalau masjid itu dekat dengan rumah kamu, maka tidak mengapa kamu sembahyang di rumah kamu. Mana sembahyang sunat lah. Fala ba'sa an tusalliya tilka shalah fi baitika illam yakun azamuka al-uquf fil masjid. Jika kamu tidak berazam untuk beriktikaf di masjid. Macam tu.
Ni mana lepas main fardu lah. Tapi kalau lepas fardu kena buat di masjid, surau dan sebagainya. Boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya sambung lagi. Kita dan masa antara maghrib dan isya itulah yang dinamakan sebagai nasiatul laili. Ayat Quran disebut tu, surah Al-Muzammil tu. Inna nasiatul laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah yang dikerjakan pada awal malam itu lebih kuat kesannya dan lebih mantap bacaannya. Dan mengikut pendapat sebagai ulama, nasiatul laili itu bermaksud bangun beribadah di waktu malam, waktu qiyamul lail. Waktu qiyamul lail atau maksud nasiatul lail. Surah Al-Muzammil ayat 6. Mana ayat yang jumpa? Surah Al-Muzammil ayat 6. Kita lihat surah tu berkenaan dengan nasiatul laili. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dan telah ditanyai oleh baginda Rasulullah SAW daripada maksud firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah mana tuan? Surah Sajadah. Surah Sajadah ayat 16. Ada surah Sajadah ni? Ada. Ayat 16. Tatajafa junubuhum. Mereka itu merenggangkan lambung mereka daripada anil madaji, daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum. Kemudian mereka bangun berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'a. Kadang mereka takut kepada Allah. Kemudian tamak. Mana tamak ni? Tamak kepada pahala lah. Tamak kepada pahala. Jadi Nabi ditanya berkenaan dengan ayat ini. Apa maksud dengan ayat ini ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, itulah semayang di antara maghrib dengan isya. Ini satu pendapat. Ini satu pendapat menyatakan bahawa semayang itu antara maghrib dengan isya. Dan ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa di bahagian akhirnya. Dan di bahagian akhirnya macam tu. Okey, itu dikatakan sebagai tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah sembahyang antara maghrib dengan isya. Kerana sembahyang pada itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa di bahagian akhirnya siang. Akhirnya siang. Macam tu. Baik, kemudian apabila masuk waktu isyak. Bila masuk waktu isyak dan sudah selesai azan dan doa, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak. Salli sunatan isya'i kan qabliyatan. Rakaat ini Allah Ta'ala. Kalau sesudah ba'diyatan. Kalau sebelum qabliyatan. Salli sunatan isya'i qabliyatan sunatan Allah Ta'ala. Kalau selepas ba'diyatan. Okay, kita digalakkan sembahyang sunat. Kenapa digalakkan sembahyang sunat tuan-tuan? Hadis menyatakan bahawa sembahyang sunat itu menampung kekurangan sembahyang fardu. Tu janganlah kita malih sembahyang sunat. Banyak kalau kita kan malih waktu dan sunat. Kalau boleh lopeh je sembahyang tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi terus cabut. Cabut lagi kan. Tak apa benda kerja pun tak tahu. Tak. Duduklah sekejap, duduk sekejap, tunggulah imam baca doa. Kecuali kalau memang kita memang nak cepat betul lah. Nak cepat betul ni, nak hantar anak ke sekolah. Kalau lambat kan jam depan tu, kan? Memang nak cepat. Tak apalah. Ini pencen cucu pun tak ada. Kalau ada cucu tinggal dengan anak kan.
Kalau jaga cucu tu lainlah. Memang nak hantar anak ke sekolah, cucu ke sekolah, memang nak cepat. Tak apalah, memang nak cepat kan. Baik, seterusnya tuan-tuan, apabila masuk waktu isyak dan selepas selesai azan dan doa-doa, maka kerjakanlah sunat qabliyah isyak 4 rakaat. Dan untuk menghidupkan masa antara azan dengan iqamah, maka kelebihannya sangat banyak. Di antara yang disebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a bainal azan wal iqamati la yuraddu. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Sesungguhnya doa antara azan dengan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala cepat menerima akan doa-doa orang-orang yang berdoa antara azan dengan isyak. Macam tu. Boleh. Seterusnya, kemudian dalam kau mengerjakan sembahyang isyak dan sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat, dan baca olehmu pada rakaat pertama akan surah As-Sajdah ataupun surah Yasin. Masya Allah, Ustaz, surah Sajdah tu. Surah Sajdah, waqra' fihima, baca oleh kamu pada keduanya 2 rakaat surah As-Sajdah. Kan, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna tara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala al-'arsy. Bacalah. Habis tak apa macam Ustaz, tak payahlah baca. Baca surah lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu ya fala. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tapi dalam kitab ni Imam Ghazali suruh baca surah Sajadah atau surah Yasin. Ma'awiyai surah Yasin Ustaz. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Okey. Dan baca pada rakaat kedua surah Al-Mulk. Masya-Allah. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Panjang-panjang kan? Surah Ad-Dukhan lagi. Ad-Dukhan ni saya pun tak apa surah Ad-Dukhan. Hafiz apa tak surah Ad-Dukhan? Hafiz imam kita pun tak apa surah Ad-Dukhan. Jadi bacalah apapun surah yang tuan-tuan hafal. Kata ni sini yang disyorkan oleh Imam Ghazali ni. Kalau apa, maka membaca surah-surah ini telah pun warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu hendaklah kau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW akan kelebihan yang besar. Akan kelebihan yang besar. Okey. Alif lam mim tanzil kitab tu, kalau sebut dalam kitab ni dia kata Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya satu surah daripada kitab Allah yang cuma 30 ayat mensyafaatkan seorang pada hari kiamat, maka ia mengeluarkannya daripada neraka dan masuk dalam surga. Surah apa tuan-tuan? Tabarakallazi biyadihil mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Siapa yang nak supaya surah tadi dia 30 ayat je, kan? Rasulullah kata sesungguhnya satu surah dalam kitab Allah yang cuma 30 ayat mensyafaatkan seorang pada hari kiamat. Inna surah min kitabillah ma hiya illa salasuna ayah syufa'at li rajulin yaumil qiyamah wa ukhrijathu minan nar wa adkhaltuhu al-jannah wa hiya suratul tabarakallazi bi yadihi surah Al-Mulk. Ayat tadi akan mensyafaatkan dia pada hari kiamat dan dikeluarkan dia dalam syurga. Kalau neraka, masuk neraka dikeluarkan, kemudian wa
wa udkhilatil al-jannah. Wa udkhilathu al-jannah. Kemudian dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kalau dalam lain pula dia kata dalam kitab ayat daripada Jabir, sentiasalah Nabi SAW tidak tidur sehingga dia baginda membaca Tabarakallazi dan Al-Lam Tamzil sesaksialah. Dan dia berkata keduanya melebihi semua surah dalam Quran dengan 70 kebaikan. Siapa yang membacanya dituliskan baginya 70 kebaikan dan diangkatkan baginya 70 derajat. Dan diangkat baginya 70 derajat. Mana Nabi sentiasa membaca surah ini sebelum tidur. Sebelum tidur Tabarakallazi, kemudian Alif Lam Tamzil. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi. Suasnya dah lah. Apa tak tu? Apa tak suasnya dah? Tak hafal. Tak hafal Nabi Quran buka baca. Buka baca ya, pada sebelum tidur. Betul baca dah. Boleh? Kemudian selepas itu hendaklah kau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. 3 rakaat dan 2 salam, maksudnya baca mula buat 2 dulu, 2 rakaat, lepas tu buat 1 rakaat. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama surah dalam sunat witir, Nabi membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Itu yang Rasulullah baca. Bila ditentan, maknanya kalau waktu masuk dalam sunat witir, summa salal witri ba'daha, dengan 3 rakaat dengan 2 kali salam ataupun dengan sekali salam. Baik, kemudian kalau sebut dalam kitab Arab dia kata wal faslu baina raka'atan wa kullu raka'ataini bisalat afdal min al-wasli. Perceraian di antara rakaat dan tiap-tiap 2 rakaat dengan salam terlebih afdal daripada sambung. Maknanya kalau kita sembahyang witir 2 rakaat dulu, lepas tu 1 rakaat, itu terlebih afdal daripada kita sambung terus. Kan banyak orang suka sambung kan, sambung dia kan, tu sambung. Mana kalau sambung tu dia tak ada tahiyat awal tu, tak ada. Tahiyat awal tak ada tu kalau sambung. Kalau tak sambung memang kena berhentilah. Tahiyat awal tu jadi tahiyat akhir, itu salah. Lepas tu bangun sekali lagi. Lepas tu kita sembahyang sunat witir rakaatan, 1 rakaat. Betul tak? Macam tu. Baik, kemudian Nabi sallam membaca wakana Rasulullah yaqra'u fihima surah Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Kemudian Nabi juga pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Nabi juga baca pada rakaat ketiga surah Ikhlas dan ma'uzataini, mana qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Itu pada rakaat yang ketiga. Baik, kemudian tuan, dan jika engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, kalau kita berazam untuk bangkit sembahyang malam ataupun sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini, kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Diakhirkan malam. Mana lebih baik? Kalau kita ada niat lah nak bangun malam, jadi lepas syiat tu sembahyang tak perlulah sembahyang witir, tak perlu. Kita buat selepas daripada bangun malam. Tahajud tu lepas tu barulah penutup tu barulah kita witir. Tapi kalau buat sebelum tu Ustaz, kan boleh juga, tak ada masalah. Tapi macam kurang adab lah, adab dia tu kurang. Sebab witir ni sebenarnya untuk penutup ibadat. Penutup ibadat. Jadi lebih baik kalau kita ada niat memang malam, mana lepas sembahyang tahajud kan, barulah kita baru sembahyang witir. Itu lebih baik. Boleh kan?
Kemudian lepas itu naklah kau mengisi masa dengan banyak bermuzakarah ilmu. Selepas itu naklah kau mengisi masa kamu dengan banyak bermuzakarah ilmu. Apa muzakarah? Perbincangan, bincangan ilmu. Ataupun mutalaah kitab. Mutalaah ni maknanya ulang kaji. Ulang kaji tengok murajaah kan, tengok kitab itu. Apa kita anda belajar selama ni, tengoklah balik. Ini tak habis je pengajian, tak letak tak mana tak. 2 minggu lagi nak mengaji balik, barulah tercari-cari. Tercari-cari. Mulalah tanya dengan cucu lah, tanya dengan anak lah, mana orang letak dia, mana atuk letak dia. Entah, semua tak mengaku. Mengabal-abal lah mencari tu kan. Ada juga yang ditinggal kat surau pun ada. Habis pengajian tinggal kat surau. Kalau tinggal kat surau, wali rumah memang tak tengok lah kan. Malaikat ke surau lah yang tengok. Maksudnya malaikat lucu. Tak bawa balik. Kemudian, dan janganlah kau suka buang masa dengan bermain-main. Bahkan bersalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaan kamu pada hari itu, kerana segala amalan itu nilai mengikut yang akhir sekali. Mengikut yang akhir sekali. Bersalah kita dengan muzakarah ilmu, mutalaah kitab, perbincangan kan, ulang kaji pelajaran. Kalau di pondok-pondok tu biasa mengulang kali pelajaran. Kalau budak-budak mengaji kat universiti kan, dia akan ulang kaji pelajaran. Pergi ajar pensyarah ajar, balik pada kat bilik, tengok balik pergi dia ajar. Habis seterusnya adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Apabila kau nak tidur, bila nak tidur, maka hamparkan hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat. Okey, ni adab tidur tuan-tuan. Banyak kalau kita ni tidur melantak je. Tak kelontang ni buat kita pakai peh kan. Kelontang. Tak ada adab tidur. Ngadap tidur tengok TV. Kan? Last TV tengok dia balik. Mula-mula kami yo tengok TV kan. Movie lah benda tak ada kan. Lepas itu lala dah tersama-sama dah lolak. TV pula tengok dia. Selagi tak tutup, selagi itulah TV tu terbuka, cakap seseorang TV tu. Jadi apabila kau nak tidur, maka hamparkan hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengereng badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Macam mana kita berbaring dalam liang lahat tu, macam itulah keadaannya bila kita tidur. Dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama macam mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat besok. Bangkit daripada kubur, bangkit daripada tidur tu macam bangkit daripada kubur pada hari kiamat. Siapa tahu barangkali rohmu itu tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kau tengah nyenyak tidur pada malam itu. Saya tak tahu. Mungkin hari ini, mungkinlah malam ni pengajian terakhir kita ke surau ni. Malaikat tidur, lepas tu pagi besok tak bangun lagi dah. Pagi besok tak bangun lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam tadi sama mengaji ke surau, duduk sebelah sekolah, tak? Duduk sebelah bola. Pagi besok dah tak ada dah. Dah tak ada dah kan? Dah pergi dia dah. Ya Allah kan? Rindu pula kita dengan dia kan? Dah tak ada dah. Itu biasa. Kerana kematian ni tak jangka. Orang muda pun sehat walafiat pun mati. Dia kan kira sakit ke tak sakit. Kalau masalah nak takdirkan meninggal lah. Cuma macam sesak nafas kan, sakit jantung, itu sebab musabab kepada kematian saja. Tapi sebenarnya ajal telah pun sampai. Accident.
kemalangan. Ada seorang ustaz daripada MAIS kan, yang kerja MAIS tu kan, accident umur 33 tahun, pergi ceramah sana ceramah sini, accident kat Johor itu kan. Muda lagi kereta terbabas terbalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak 3 orang isi pula nak bersarat, nak bersalin. Tu tak jangka kan, kita pun teringat tadi dengar tu ustaz tu ceramah ke sini, ke suara-suara ni kan, dengar betul pun yang tu dah tak ada dah. Kita tengok tuan tu perhatilah orang sekolah tuan-tuan tu. Takut besok dah tak jumpa lagi kan. Tak tahu tu. Baik. Kemudian oleh itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Sebaik-baiknya kalau tidur tu letakkanlah wasiat. Kalau isteri dah tahu wasiat kita tak apa, takut isteri tak tahu. Mana ada wasiat kan? Sebaik-baiknya kita wasiatkanlah. Ataupun kita letaklah kata macam seseorang yang boleh dipercayai lah. Isteri kita tak tahu tu, isteri tak tahu. Ada orang kadang-kadang dia dah wasiat sesiap, isteri tak tahu. Dilantik seseorang yang diamanahkan, dia tulis wasiat dia tak tahu. Bila besok dah meninggal besok kan, jadi orang yang manah tu datang jumpa isteri kita, ni suami kau sebenarnya dah berwasiat dah. Ya ke? Nak tengok betul ke wasiat dia? Betul wasiat dia. Kan? Macam cerita Piramli tu lah, yang akhlakan tu. Tahu tak? Itu harta yang di luar, yang dalam negeri. Ini harta yang di luar negeri, gitu kan? Yang apa benda tak, Hindustan, Kohindustan, apa benda tak tu, negeri-negeri syaitan kan. Kat negeri syaitan. Maknanya abang pun tak tahu dah. Abang yang diorang kena jual tu pun tak tahu dah harta tu. Sehinggalah ditakdirkan bermimpi berjumpa dengan Sulaiman Akhlakan tu. Pergilah jumpa dengan Sulaiman Akhlakan. Dia seorang pegawai apa? Peguam pendakwa peguam pembela tak benda tak. Pergilah jumpa. Tu yang jumpa Ramli jumpa tu. Tu yang dia beritahu rupanya ada lagi harta lain. Mana tahu macam Hafiz kan. Kita ingat harta dia dalam negeri je, lupa di luar negeri pun ada harta dia. Kita tak tahu. Kadang kita ada kadang kalau ni, kalau ada orang tertentu ni kadang dia lantik peguam. Dia lantik peguam ataupun orang dia percayai lah. Mana isteri dengan keluarga semua tak tahu. Bila meninggal dia, kita mana orang tu, peguam tu datang. Sebenarnya suami kau ni dah declare ni kan wasiat ini. Ini tak boleh apa lah, memang wasiat. Kau je lah wasiat tu. Betul tak? Ada orang begitu wasiat. Apalagi kalau orang banyak harta, memang digalakkan lah. Siapa yang banyak harta, digalakkan wasiat. Tuliskan wasiat tu. Kalau tidak besok, kalau anak ramai, kau bergaduh. Bergaduh lah, bertumbuk kan, pasal harta. Jadi kalau siapa bagi yang ada harta lah, tak ada harta nak macam mana wasiat apa ustaz? Dia kata tak ada harta, tak ada wasiat. Wasiat apa? Ni yang ada harta ni, rumah sewa 10 biji, tanah orang kata banyak, tanah kat sana, tanah kat sini, tanah kat Sinul semua ada. Tak ada? Kereta 10 biji. Tak ada? Apa lagi? Kedai 10 biji. Kedai 10 biji. Harta banyak. Jadi orang macam ni biasanya kena digalakkan buat wasiat. Kerana takut nanti tiba-tiba kojul mati. Tiba-tiba mati, jadi anak pun dah bercakap, berkebut. Berkebut. Nak lupakan harta. Silap-silap bergaduh. Itu bahayanya harta tu. Faham tuan-tuan? Maka dalam kau tidur keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan minta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang maksiat yang pernah kau kerjakan, dan berazamlah untuk buat kebaikan kepada seluruh orang Islam
jika Allah Ta'ala membangkitkan kau pada pagi besok. Cukup sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Tanda situlah. InsyaAllah akan datang bersama lagi. Adab tidur. Tak boleh begitu. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka pertanyaan kalau ada daripada tuan-tuan. Kalau ada pertanyaan lah. Ada? Tak ada. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fataya 'alimna wa lana qulubana bi nurin ma'rifatika wa fahna al arifin. Allahumma bakkina bidin, Allahumma bakkina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.